Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita bertemu lagi dalam Hafiz Channel. Dalam channel ni, cikgu akan membahaskan soalan-soalan sains dan juga kimia SPM. Untuk buat masa ni SPM sebab sekarang tengah SPM. Okey, so kita sambung kertas sains, kertas percubaan yang ketiga. CC Pelajaran Malaysia. So, trial 2020, sains kertas 1. Macam biasa, kertas 1 ada 50 soalan. Kita cuba dapatkan 40 per 50 untuk dapat A. Okey, soalan yang pertama, Rajah 1 menunjukkan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Kita ada memerhati fenomena, mengenal pasti masalah, membentuk hipotesis. Lepas dah bentuk hipotesis nak buat apa, kita boleh merancang penyiasatan. Itu adalah langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Okey, yang kedua, kaji penyataan berikut untuk mengkaji hubungan antara panjang bandul dengan masa ayunan. Okey, bila ada perkataan untuk mengkaji, ini adalah untuk tujuan eksperimen. Okey, soalan yang ketiga, Akmal memetik beberapa biji stroberi di ladang. Apakah jenis tindakan? Tindakannya terkawal. Dia boleh dikawal oleh otak. Kalau tindakan luar kawal ni macam terpegang benda panas, benda tajam ataupun benda yang tajam. Tindakan luar kawal ni contohnya, maafkan saya, tindakan luar kawal ni contohnya peredaran darah, pernafasan. Kalau tindakan refleks ni contohnya terpegang benda yang panas, benda yang tajam ataupun sentakan lutut. Okey, apakah fungsi X? Okey, yang mana satu X? Apakah fungsi X? So, gambar rajah yang ditunjukkan ialah gambar rajah neuron. Ini adalah gambar rajah neuron. Kalau dia tanya, ni neuron apa? Ini adalah neuron motor kerana bentuknya yang panjang dan tidak mempunyai sel badan dekat tengah-tengah. Ini adalah neuron motor. Dia bersambung dengan muscle kita. So, X ni nama dia akson. So, fungsi akson adalah untuk membawa impuls keluar daripada badan sel. Okey. Pergi kepada soalan nombor 5. Kevin cedera parah akibat terlibat dalam kemalangan kereta. Antara data berikut yang manakah mungkin dipreskripsikan oleh doktor? Jadi, untuk melegakan kesakitan, dia kena bagi morfin. Sebab itulah kalau korang tengok cerita-cerita perang zaman dulu, kalau kat medan perang tu, banyak yang doktor-doktor tu bawa morfin je terus untuk melegakan kesakitan. Okay, next soalan nombor 6. Rajah 3 menunjukkan rajah skema pewarisan bagi manusia. Kalau kita tengok, ini adalah persenyawaan lelaki, XY dan perempuan. So, bila kahwin, dia akan dapat 22X, 22Y. Ni apa? Tengok, ini dia turun daripada XX jadi 22X. So, J ni adalah 22X. So, dia akan kahwin-kahwin. Nampak ni dia dah tunjukkan, korang turunkan je. K ni, berapakah nilai dia? Tengok, dia kahwin daripada 22Y tambah 22X jadi 44XY. So, jawapan yang betul ialah, kalau kita tengok, jawapan yang betul ialah C. Okay, J ialah 22X, Y ialah 44XY. Okay, soalan yang ketujuh, maklumat yang berikut menunjukkan ciri-ciri seorang lelaki yang menghidap satu keadaan disebabkan oleh mutasi. So, ini yang terjadi ialah mutasi XXY. Dia adalah mutasi kromosom, mempunyai lebihan kromosom seks. Kalau kita tengok, mempunyai testis yang kecil dan juga mandul. So, penyakit apakah yang dihidap? Dia adalah sindrom Klinefelter, di mana lelaki tu seakan-akan perempuan. Testis dia kecil, dia mandul, dia terlebih hormon seks dekat dia punya hormon seks lah. So, kalau Down syndrome ni lebih satu kromosom tapi bukan kromosom seks. Kalau tak silap saya pada kromosom 21. Hemofilia ni adalah penyakit yang disebabkan oleh gen. Keadaan di mana darah dia lambat untuk beku. Kalau albinism ni mutasi gen juga, di mana dia putih melepak. Dekat kulit dia tidak ada hormon ataupun kita panggil tiada pigmen melanin. Melanin ni lah bila kat kulit kita, bila kita main panas, kulit akan jadi hitam. Sebab itulah kalau perempuan-perempuan yang duduk rumah je, duduk dalam bilik tak keluar tu, dia putih melepak. Sebab melanin dia tu tak kena matahari. Dia tak menghasilkan
warna kulit yang gelap. Tapi untuk orang yang albino ni, yang berlaku ialah dia tak ada melanin langsung. Sebab tu dia tak ada unsur-unsur coklat, perang-perang pun tak ada. Dia putih melepak. Okey, nombor 8, penyakit Barker manakah yang berkaitan dengan mutasi kromosom. Bila cakap tentang mutasi kromosom, dia adalah yang melibatkan penambahan atau pengurangan kromosom, iaitu sindrom Turner, kurang kromosom seks X. Kalau tengok perempuan kan XX, tapi sindrom Turner dia ada X sahaja. Dia berlaku kepada perempuan. Kalau Klinefelter dia berlaku kepada lelaki, terlebih satu. Sepatutnya lelaki XY jadi X. Kalau Turner sepatutnya perempuan XX, dia jadi X sahaja. Okey, yang lain tu mutasi gen. Contohnya albino, hemofilia, buta warna pun mutasi gen daripada genetik. Okey, nombor 9, antara agensi berikut yang manakah terlibat dalam penghasilan klon padi yang lebih baik? Ini Mardi. Kalau siapa pernah tengok pergi MAEP selalu diadakan tiap-tiap tahun. Tahun ni tak ada sebab corona. So siapa yang selalu pergi ada satu event yang besar. Nama event tu ialah event tu namanya Maha. Dekat Maha tu dia akan tunjukkan macam mana Mardi tu hasilkan padi yang berkualiti. Okey, soalan nombor 10. Lela membeli pewangi kereta berbentuk pepejal dan meletakkannya di dalam kereta. Selepas beberapa minggu, pewangi tersebut menjadi kecil. Okey, ini perubahan jirim daripada pepejal kepada gas, iaitu pemejal wapan. Untuk Raja 11, menunjukkan satu unsur dalam jadual berkala. Okey, korang nampak U. Tak kisahlah dia taruh huruf apa pun. Bahagian bawah ni adalah nombor proton. Bahagian atas ni nombor nukleon. Berapakah bilangan neutron? Nukleon sama dengan proton tambah neutron. Nak cari neutron sama dengan nukleon tolak proton. Sama dengan 328 tolak 92. Dapatlah jawapan dia. Okey, nombor 12. Pilih kaedah penulinan daripada senarai di bawah. Kaedah penulinan ialah P dan R, penyulingan dan penghabluran. Okey, dan soalan nombor 13. Jadual 1 menunjukkan keputusan tindak balas apabila amonium nitrat dilarutkan dalam air. Nampak je amonium nitrat, dia adalah tindak balas endotermik. Tengok suhu dia pun menurun. Sebab apa? Sebab dia menyerap haba daripada persekitaran. Sebab itulah suhu persekitaran tu menurun. Ingat amonium, ingat endotermik. Okey, nombor 14 menunjukkan sebuah exhaust motosikal. Apakah kaedah terbaik untuk mencegah exhaust motosikal itu daripada berkarat? Nak elak berkarat kena buat penyaduran. Penyaduran elektrik, jawapannya D. Okey, nombor 16, antara bahan berikut yang manakah digunakan sebagai penunjuk untuk mengesan penyerapan baja? Kita dah ulang banyak kali untuk penyerapan baja ialah fosforus 32. Kalau uranium 235 ni untuk penghasilan tenaga nuklear. Kobalt 60 ni untuk merawat penyakit kanser. Karbon 14 ni adalah untuk mengetahui umur artefak-artefak. Contoh jumpa mumia, nak tahu mumia ni dah berapa tahun mati, itu pakai karbon 14. Okey, nombor 17, Raja 6 menunjukkan urutan perubahan tenaga yang berlaku di dalam sebuah stesen jana kuasa nuklear. Kita ada P, Q, tenaga kinetik dan tenaga R. Dalam tenaga nuklear, R ni confirm lah. Yang terhasil ialah tenaga elektrik. Kita nak hasilkan tenaga elektrik. So, daripada tenaga nuklear, dia akan hasilkan haba, tenaga haba. Dapat kinetik sebab turbin tu bergerak. Last sekali tenaga elektrik. Yang betul adalah A. Okey, 18. Tindak balas nuklear boleh berlaku secara semula jadi. Yang manakah di antara berikut merupakan tindak balas nuklear yang berlaku secara semula jadi? Pelakuran. Dia berlaku dekat matahari. Dia semula jadi. Okey, 19 menunjukkan objek K yang diletakkan di hadapan sebuah cermin yang menghasilkan image L. Dia tanya berapakah jarak di antara objek K dengan image L. Orang selalu buat mistake. Dia ambil 15 cm je. Sebab awak kena tambah. Sebab jarak objek dengan image ni adalah sama. Sini 15, sebelah sini 15. Tambah 2, 30. Okey, nombor 20. Raja 8 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji penolakan cahaya. Okey, penolakan cahaya ni tricky sikit. Tengok, cahaya kuning. Cahaya kuning, objek berwarna hijau. Bila objek berwarna hijau, cahaya yang keluar ialah warna hijau. Ini awak kena hafal sikit.
Cahaya yang keluar ialah warna hijau. Soalan nombor 21 tentang penolakan cahaya juga. Sekarang cahaya kuning, kereta merah. So yang keluar warna merah. So kena ingat. Dia punya jadual dia, awak boleh baca. Okey, 22. Darjah 10 menunjukkan struktur bagi sebuah kamera. So, kat sini cakap apakah fungsi bahagian X yang sama dekat mata. So, X ni kat kamera nama dia diafragma. Dia sama dengan iris untuk mengawal jumlah cahaya masuk. Kalau anak mata, fungsinya membenarkan cahaya masuk. So, kena ingat balik fungsi-fungsi dekat mata. Okey, next soalan 23. Darjah 11 menunjukkan satu eksperimen untuk menghasilkan baja bernitrogen. So, baja bernitrogen apakah yang dihasilkan? Nama dia amonium sulfat. Sebab dia tambah larutan amonia dengan asid sulfurik. Nak jadi baja dia akan gabungkan. So, kat sini ada amonia, sini ada sulfurik, jadi amonium sulfat. Okey, 24. Perumahan Reza terletak berdekatan dengan sebuah kawasan perindustrian. Doktornya mendapati bahawa dia mengalami asma, sejenis masalah pernafasan. Apakah penyebab utama masalah itu? Pencemaran udara. Bila tentang asma ni adalah tentang kualiti udara yang tidak baik. So bagi yang menghidap asma tu dinasihatkan tidaklah berada di kawasan yang pencemaran udara seperti di kawasan bandar, kawasan yang banyak kerendaan. Okey, 25. Apakah sifat emas yang menjadikannya sesuai dijadikan sebagai barang kemas? Berkilau. Sebab itulah perempuan suka emas. Okey, next. Soalan 26. Antara yang berikut yang manakah merupakan mikroorganisma terkecil? Yang paling kecil ialah virus. Virus antara mikroorganisma yang kita belajar. Alga, kulat, bakteria, virus yang paling kecil. Okey, 27. Untuk soalan 27, antara keadaan berikut yang manakah paling sesuai untuk menghasilkan bilangan tertinggi koloni bakteria? So, pertama kita kena tahu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Kalau cahaya, keadaan yang gelap dia akan tinggi. So, antaranya jawapan B dengan D dah betul. pH 7 sebab neutral, bakteria akan hidup dengan baiknya. Dan kelembapan, keadaan lembap, bakteria lagi aktif. So, jawapannya B. 28. Penyakit manakah yang disebarkan melalui vektor? Vektor ialah malaria. Vektor untuk yang membebaskan, yang membawa demam malaria ni nama dia nyamuk betina Phenophilus. Tu namanya nyamuk malaria. Kalau penyakit Aedes, kita ada nyamuk denggi. Kalau malaria, nama dia Phenophilus betina. 29. Antara penyakit berikut yang manakah boleh dielakkan melalui pemvaksinan? Penyakit rubella. Ini bagi yang perempuan semua tahulah sebab masa darjah 6 ada injek rubella nama dia. Okey, soalan 30. Herianto bekerja sebagai seorang buruh binaan. Antara diet berikut yang manakah sesuai? Mengambil karbohidrat dan lemak yang tinggi. Sebab buruh binaan ni menggunakan banyak tenaga. Sebab tu kena banyak ambil karbohidrat. 31. Darjah 12 menunjukkan perubahan pada arteri seorang lelaki. Mula-mula cantik je lumen dia. Lepas tu lumen dia tersumbat kat sini. Tersumbat sebab apa? Sebab lemak, kolesterol. So jawapannya C. Sebab tu kena kurangkan makan McD, makan KFC, benda-benda yang bergoreng. 32. Darjah 13 menunjukkan makanan serta nilai kalorinya. Dia suruh kira makanan yang manakah paling rendah. Dia dah bagi. Korang cuma darat tambah je. Tengok bubur ayam dengan jus limau paling rendah. Yang lain semua kalau tambah jadi tinggi. So senang je untuk kira nilai kalori. 33. Penyakit apakah yang boleh disebabkan oleh tahap kolesterol yang tinggi dalam darah? Penyakit trombosis, iaitu darah beku. Ni bahaya penyakit ni. Boleh mengakibatkan stroke juga. Kalau scurvy ni kurang vitamin C. Gusi dia berdarah. Diabetes ni terlebih makan karbohidrat. Jangan ingat terlalu makan banyak gula saja. Kencing manis ni boleh disebabkan oleh terlampau banyak sangat makan karbohidrat. Contohnya banyak sangat makan nasi, banyak sangat makan roti, spaghetti, mi goreng. Itu semua karbohidrat yang boleh ditukarkan menjadi gula. So kurangkan. Air manis pun kena kurangkan, karbohidrat pun kena kurangkan. Tuberkulosis ni penyakit TB yang disebabkan ataupun boleh menjangkiti paru-paru. Okey, 34. Antara bahan kimia yang berikut
yang dibebaskan oleh aktiviti pertanian yang manakah menyebabkan eutrofikasi. Dengar je nama eutrofikasi, ingat alga. Dia tentang baja. Baja pertanian tu masuk dalam sungai, dalam tasik. Terjadilah eutrofikasi. So, yang mana satu baja? Amonium sulfat. Ini baja. Kalau asid sulfurik ni asid, karbon dioksida ni gas, karbon monoksida pun gas. So, jawapannya D. 35. Antara yang berikut yang manakah menerangkan fungsi utama pengurai? Pengurai ni fungsinya bila ada tumbuhan mati, ada haiwan mati. Fungsi dia buat apa? Mereputkan organisma yang telah mati kepada sebatian organik yang ringkas. Okey, 36. Antara aktiviti berikut yang manakah boleh membantu mengurangkan banjir kilat? So, sistem saliran yang terancang boleh kurangkan banjir kilat. Kalau tak terancang tu yang tersumbat tu, tiba-tiba banjir jadi banjir kilat. 37. Bahagian buah kelapa sawit yang manakah boleh digunakan untuk menghasilkan minyak kelapa sawit? Sabut dan isirong. Kalau isirong, minyak kelapa sawit dia paling berkualiti. Sabut, minyak kelapa sawit dia paling banyak. 38. Nampak je macam berudu ni. Ini adalah gambar molekul sabun. Yang bulat ni suka air. Nama dia hydrophilic. Yang macam zigzag. Zigzag ni dia tak suka air. Nama dia hydrophobic. Dia fobia. Antara berikut padanan manakah yang betul? So, X ialah hydrocarbon. Dia tidak larut dalam air tapi larut dalam grease. Y ni pula, dia ionic. Dia larut dalam air. Dia tidak larut dalam grease. Kena ingat. Okay, next 39. Apakah nama proses untuk mendapatkan etanol daripada yeast dan beras? Nama dia proses penapaian. Simple je penapaian ni. Dengar je nama yeast, dengar je nama beras ke buah ke, itu semua nama proses penapaian. Okay, 40. Antara yang berikut yang manakah terdapat dalam enjin diesel 4 lejang, tiada dalam enjin petrol 4 lejang? Pemancit. Sebab dalam diesel 4 lejang, dalam lori, trailer, dia ada pemancit. Tapi dalam petrol 4 lejang, dia ada palang pencucur. Tu beza dia. Okay, saya nak ulang balik. Siapa ingat tentang kita ada 4 jenis lejang. Kita ada lejang aruhan, kita ada lejang mampatan, lejang kuasa dengan lejang exhaust. Kalau lejang aruhan, apa yang terjadi? Injap masuk buka, injap exhaust tutup. Kalau lejang mampatan, dua-dua injap tertutup. Kalau lejang kuasa, dua-dua injap tertutup, tetapi ada palang pencucur menghasilkan api. Kalau lejang exhaust, injap masuk tutup, injap exhaust terbuka. Tu hint-hint dia. Kalau keluarlah soalan pasal lejang tu. Okay, dan 41 soalan tentang momentum. Momentum, simbol dia P sama dengan mv. Sama dengan mass time volume. Berat ataupun jisim darabkan dengan not volume, mass time velocity. So, jisim darabkan dengan kelajuan. So, kat sini 4 darab 2, 8. 6 darab 4, 24. 5 darab 3, 15. 10 darab 1, 10. Yang mana satu momentum dia paling besar. Yang paling besar kat sini ialah B24. Okay, 42, dia bagi satu soalan kemahiran berfikir. Kenapakah trailer yang besar tu perlu menekan brake lebih awal untuk berhenti? Sebab inertia. Benda yang mempunyai jisim yang besar ni, inertia dia lagi besar. Inertia ni adalah satu keadaan di mana dia adalah keupayaan untuk mengekalkan keadaan asal. Contoh, saya bandingkan orang yang gemuk dengan orang yang kurus. Ni bukan body shaming. Orang yang berjisim besar dengan orang yang berjisim kecil. Orang yang berjisim besar ni dia nak diri lagi payah. Sebab ada kuasa inertia ni yang mahu menolak orang tu supaya terus duduk. Itu namanya inertia, daya yang berlawanan. Dia nak mengekalkan satu daya tu. Keterpegunaan sesuatu ataupun masa kita naik bas. Bila naik bas, okay, kita bayangkan kita naik bas. Kita naik bas, kita kerusi penuh, kita berdiri. Bila berdiri, tiba-tiba bas berhenti. Kita tercampak ke hadapan sebab inertia. Sebab dia nak mengekalkan keadaan bas yang masih berjalan tu, dia nak mengekalkan. Sebab tu kita tercampak sedikit ke hadapan. Contoh yang paling senang lagi lah kita ambil.
pasal brake ni. Kita ada lori dengan kereta. Lori lagi 10 meter nak sampai traffic light, dia kena brake dah. Kalau kereta lagi 1 meter dah boleh brake. Sebab apa? Sebab lori ni kalau dia brake lambat, dia sebab keadaan inertia ni akan menyebabkan lori tu tergerak ke depan sedikit. Sebab tu dia kena brake pada 10 meter awal. Kalau kereta sebab jisim dia kecil, dia sempat untuk berhenti pada lampu isyarat. Itu maksud inertia. 43, apakah yang dirujuk oleh pernyataan di atas? Jadi Akta untuk melindungi pengguna daripada bahaya dari segi kesihatan ini adalah Akta Makanan 1983. 2 tahun kemudiannya keluar Akta Makanan 1985. Ini tentang label makanan. Kena ada nama syarikat, nama makanan, alamat syarikat, tarikh luput, cara menyimpan, berat. Berat jisim dia berapa. Okey, halal tak termasuk dalam Akta Makanan 1985. Kita belajar tu je. Kita tak belajar Akta Bahan Pengawet, Akta Pengguna pun tak ada. So ingat, tahun 1985 tentang label makanan. 1983 tentang kepentingan untuk melindungi pengguna. 44, apakah tujuan memanaskan makanan dalam tin pada suhu 121? 121 darjah Celsius ni suhu yang tinggi. Dia adalah untuk membunuh mikroorganisma dan spora. Sebab spora ni akan mati pada suhu yang tinggi. Okey, 45. Antara yang berikut, yang manakah dapat memanjangkan hayat kacang tanah? So, kacang tanah kita belajar ada banyak cara. Boleh pembungkusan vacuum dengan pembekuan. Okey, 46 tentang polimer. Gambar raja ditunjukkan ialah polimer yang mempunyai rantai silang. Nampak? Rantai silang ni dia lagi kuat. So, ciri-ciri polimer tu hanya boleh diacu sekali saja, betul. Kalau yang dah ada rantai silang ni, dia tak boleh diacu berulang kali. Dia more kepada sekali saja. Dia kepada, kita belajar ada termoset, termoplastik. Ni more kepada ciri-ciri termoset. Kalau termoplastik, dia boleh acu banyak kali. Termoset boleh diacu sekali saja. Dia lagi kuat, tahan haba dan sebagainya. 47. Khadijah tinggal di kampung setia. Antara yang berikut yang manakah merupakan cara yang paling sesuai untuk dia melupuskan sisa makanan? Sisa makanan ni macam tulang ikan, tulang ayam, lebihan nasi. So kalau dia duduk kat kampung, nak buat macam mana? Padatkan dan tanam dalam tanah. 48. Apakah yang boleh diperbuat daripada getah sintetik yang tahan haba? Hos bomba. Sebab bomba kan nak padam api. So kalau hos dia tu tahan haba, so dia tak apa kita panggil ni, kalau kena api dia tak lembik lah. Dia tak terbakar. Okey, 49 darjah 16 menunjukkan satu gelombang yang mempunyai frekuensi 100 Hz. Berapakah hala laju gelombang? So, hala laju gelombang ialah panjang darab frekuensi. So, panjang ni satu hayunan lengkap. Jangan korang main ambil ni, dia bagi 8, korang ambil 8. Ini ada 2 hayunan lengkap. 1, 2. So, panjang ni adalah satu hayunan lengkap berapa? So, satu hayunan lengkap ialah 4 meter. Darabkan dengan frekuensi. Frekuensi dah bahagi ke atas ni, frekuensinya 100 Hz. Darab je. 4 darab 100. 400 meter per saat. Soalan yang terakhir. Apakah jenis satelit yang boleh digunakan untuk mengesan pembalakan haram? Jawapannya satelit penderiaan jauh. Itu je untuk soalan objektif. Kita akan sambung pada soalan subjektif. Jangan lupa mengulang kaji. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Rajin-rajinkanlah untuk komen. Barulah cikgu semangat buat video. Okay, bye.